Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, pengurusi masjid, pegawai-pegawai dan seluruh jawatan kuasa, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu sempena cuti Maulidur Rasul untuk kita daurahkan kitab Al-Wusul ila Ma'rifatir Rasul, jalan untuk kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab ini kita mengumpulkan banyak maklumat-maklumat yang merupakan sekurang-kurang maklumat yang wajib diketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fardu ain, yang mana menjadi kewajipan setiap orang daripada kita untuk kita mengambil tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf pada semua sebab apa, kitab yang di kitab tajaan infak hanya ada dalam 65 buah aja, dah pun selesai diberikan di tempat lain ya, dan saya sendiri pun tuan-tuan keluarkan modal untuk cetak kitab ni RM14,000 ya, dan belum balik modal apa lagi pun ya. Jadi nak bagi percuma pun tuan-tuan kena maklumlah ya, disebabkan modal saya pun tak balik lagi. Jadi siapa yang nak, tuan-tuan dapatkanlah di luar ya, sumbang ikut mampu tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita akan baca kitab kita ni. Maksud mengenal Rasulullah SAW, ulama menggariskan ada 6 aspek utama dalam kita ambil tahu dan kenal tentang Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kita akan cuba habiskan ke-6 aspek tersebut sekitar dalam 2 jam, 2 jam setengah untuk pengajian kita. Kalau dapat mula jam 9 tadi, insya-Allah tuan-tuan agak lebih selesa, tetapi saya terpaksa tunggu sampai 9.30 walaupun janji pukul 9 dan semalam saya kuliah di Perlis, masya-Allah kehadiran jemaah 700, kita bawa kitab 300 disebabkan tak cukup kitab di sana sebab reserve untuk diberikan di tempat-tempat lain jadi insya-Allah hari ini kita tengok apa maksud mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang kedua, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita beriman dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan baginda kepada seluruh makhluknya. Satu poin penting, kita kenal Nabi, maksud kita yakin, kita beriman bahawa Allah utuskan baginda untuk seluruh umat manusia dan jin. Yang kedua, baginda membawa petunjuk agama yang benar, sehingga tidak ada agama lain yang lebih benar daripada agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita wajib beriman, meyakini, percaya bahawa Nabi yang kita kenal ini telah pun menyampaikan risalahnya dan tidak ada suatu pun yang baginda sembunyikan daripada kita. Yang keempat, bahawa kita juga kenal Nabi Muhammad yang kita beriman dengannya, iaitu kita meyakini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar pada setiap perkataan dan perbuatan. Nabi adalah benar pada setiap perkataan dan perbuatan, bahkan gelarannya Shadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan. Yang berikutnya, yang kelima, kita juga meyakini bahawa Allah tidak akan menerima iman orang-orang yang beriman dengan Allah tetapi tak beriman, tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan
jalan keimanan setiap orang daripada kita ini perlulah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kepada keimanan. Rukun iman ada 6, tapi kalau tak percaya pada Rasul, semua yang lain kita takkan dapat. Ini mudah kalamnya macam tu. Kita takkan kenal Allah, takkan kenal malaikat, takkan kenal Alkitab, takkan tahu qada dan qadar, takkan tahu tentang syurga, neraka, kiamat, kalau bukan kerana beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita percaya pada baginda, barulah kita dapat maklumat-maklumat yang lain. Ya, maka dengan sebab itulah para sahabat dahulu mereka mengatakan, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Maksudnya apa? Kami percaya Nabi dulu, barulah kami dapat keseluruhan yang lain. Baik, kita masuk dalam aspek pertama, pengenalan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pada namanya. Sebagaimana adat dan budaya dalam masyarakat Arab, banyaknya nama itu menunjukkan mulianya yang dinamakan. Maka dengan sebab itulah Allah datangkan tentang pengenalan diri Allah sendiri. Allah memperkenalkan dengan 99 namanya di dalam Al-Quran, supaya setiap kebaikan, setiap yang dinamakan itu menggambarkan kepada dirinya yang maha mulia. Bila dikatakan yang penyayang, yang pemurah, yang pengasih, semuanya Allah. Yang perkasa, yang gagah, yang maha bijaksana ialah Allah. Maka ia menggambarkan kepada kemuliaan diri yang dinamakan. Maka begitulah juga Nabi SAW ini banyak nama dan gelar untuk menunjukkan keistimewaan dan juga kemuliaan baginda SAW dalam kalangan ulama, sehingga ada yang mengumpulkan sampai 200 nama Rasulullah SAW. Dalam Barakat Maki disebutkan 500 nama dan gelaran Nabi SAW. Ya, dalam kitab kita ni kita hanya ambil beberapa nama yang ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis-hadis yang sahih, sekurang-kurang nama yang patut kita ketahui. Yang pertama ialah Muhammad. Muhammad bermaksud yang banyak dipuji, sesuai dengan kemuliaannya, keistimewaannya, kehebatannya, manfaat besar yang telah baginda bawa. Maka namanya Muhammad, orang yang akan banyak dipuji. Kemudian yang berikutnya Ahmad. 500 tahun sebelum Nabi kita dilahirkan, Nabi Allah Isa alaihissalam telah pun memaklumkan akan kemuliaan baginda Nabi. Maka dengan sebab itulah mulianya Nabi Muhammad ni sebelum kelahiran lagi, sehingga kan namanya tertulis di dalam Injil dan juga dalam Taurat. Alladzina yu'minuna bin nabiyil ummi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati Nabi tersebut tertulis namanya dalam kitab Taurat dan Injil. Maka antara yang disebut oleh Nabi Allah Isa, nama Nabi kita ialah Ahmad. Ahmad bermaksud seorang yang banyak memuji. Sesuailah dengan diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling kenal kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah. Ana a'lamukum fillah, aku yang paling tahu dalam kalangan kalian terhadap Allah. Maka bagindalah orang yang paling banyak memuji dan menyanjung Allah. Baik, berikutnya halaman yang kelima, gelaran-gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah. Begitulah juga gelaran yang berikutnya ialah Abdullah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan solat di Nakhlah, ketika mana Nabi kita kembali daripada peristiwa dakwah di Taif, maka baginda dikerumuni oleh sekumpulan jin.
Maka Abdullah yang sedang salat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran Nabi kita yang disebut dalam Al-Quran. Yang berikutnya baginda sallallahu alaihi wasallam ialah nadhirum mubin, orang yang menyampaikan peringatan-peringatan yang jelas. Sebagaimana disebutkan waqul inni anan nadhirul mubin, dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Yang berikutnya mubasyir dan nadhir, ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira. Mubasyir, orang yang bawa berita gembira tentang syurga, tentang pahala, tentang kita katakan kenikmatan-kenikmatan, tentang redha Allah Subhanahu wa taala. Nadhir, orang yang menyampaikan peringatan yang tegas, ya, tentang neraka, tentang azab, tentang kemurkaan Allah, ya, dan balasan-balasan terhadap orang yang derhaka. Yang berikutnya antara gelaran Nabi kita lagi ialah Nabi kita juga digelar dengan nur, cahaya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian daripada Allah cahaya dan kitab yang jelas. Cahaya di situ ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan baginda dengan nur sebagai makluman kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umpama cahaya pada mata hati kita. Mata zahir kita tak dapat melihat di dalam gelap, bukan kerana tak ada mata, tetapi kerana tidak ada cahaya. Maka begitulah juga mata batin kita. Kalau tidak ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu takkan dapat melihat, kita katakan, suluhan-suluhan wahyu, ya, pedoman-pedoman hidup yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayang berikutnya halaman yang ke-7 dan ke-8, nama-nama Nabi kita yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi, yaitu penghapus, yang denganku Allah menghapuskan kekufuran, yaitu dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam terhapusnya kekufuran. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, yang mana seluruh manusia berkumpul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, kerana mengharapkan syafaatul uzma, syafaat yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah manusia terakhir yang dilahirkan ke dunia, masing-masing akan mengharapkan syafaatul uzma, syafaat besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu seluruh manusia berkumpul kepada baginda. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ialah al-aqib, yaitu rentetan yang terakhir, dengan erti kata tidak ada lagi nabi sesudahku. Dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan, aku adalah Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, yang mana rahmat yang besar dibawa oleh baginda bukan hanya sekadar untuk umat manusia, bahkan untuk seisi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga namanya, gelarnya Nabiyut Taubah, Nabi pembuka pintu taubat. Para ulama mengatakan yaitu seorang nabi yang menjadikan sebab kemudahan taubat untuk umatnya. Kita baca dalam surah Al-Baqarah bagaimana taubat sekumpulan manusia yang derhaka kepada Allah, sehingga mereka menyembah berhala, menyembah patung daripada lembu yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika mana mereka nak bertaubat, apa Allah kata kepada mereka? Faqtulu anfusakum, kerat leher-leher kalian.
Ya, maksudnya taubat di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam sampai ke peringkat dihukum bunuh barulah diterima taubat. Tetapi dengan taubat di zaman ini untuk umat ini dipermudahkan. Maka itu maksudnya Nabi taubah, Nabi yang membawa kita katakan rahman, sehingga dipermudahkan jalan taubat kepada umatnya. Sampaikan Allah berfirman di dalam hadisul qudsi, idza adznaba, apabila seorang hamba melakukan dosa lalu dia beristighfar memohon keampunan, akan kuampunkan dan aku tak peduli. Esoknya dia buat lagi lalu dia berkata Tuhan kuampunkan, akan kuampunkan, aku tak peduli. Maka maksudnya begitulah luasnya rahmat dan besarnya kita katakannya peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ialah al-muqaffa, yaitu yang dimuliakan atau rentetan terakhir. Baginda juga ialah Nabiul Malahim, nabi yang terlibat dalam banyak peperangan, sehingga direkodkan ada 52 peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 28 daripadanya Nabi kita sendiri yang memimpin angkatan perang. Dalam 28 itu hanya 9 peperangan yang berlaku pertumpahan darah. Dalam 9 pertumpahan darah tadi itu hanya seorang yang mati di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubay bin Halaf. Tidak ada seorang pun yang dibunuh oleh Nabi Muhammad kecuali Ubay bin Halaf, ya, yang perangainya umpama Fir'aun, sehingga dia dikumpulkan bersama Fir'aun di hari akhirat kelak. Baik, kita masuk pada aspek yang berikutnya, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah nama baginda kita kenali siapa Muhammad yang kita imani, mestilah kita tahu Muhammad bin apa, supaya tak tersalah, tak tersasar kepada Muhammad yang lain. Maka para ulama mengatakan wajib untuk umat ini mengenali Nabi Muhammad pada nasab. Cuma khilaf dalam kalangan ulama sampai takat mana. Syekh Nawawi Banten mengatakan sampai Adnan, tuan-tuan. Wajib tahu secara fardu ain sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib tahu sampai Adnan. Manakala sebahagian ulama yang lain pula mengatakan wajib tahu sampai Abdi Manaf saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dengar yang tu lega sikit, tuan-tuan. Kalau sampai Adnan jenuh. Yang ni hal khilaf. Ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang kata wajib sampai Adnan, ada yang kata wajib sehingga Abdi Manaf. Di sebelah ibunya Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang berikutnya beberapa noktah penting yang disebut oleh para ulama akidah tentang nasab Nabi. Maka sebab tu kita kata yang ni fardu ain. Noktah penting yang pertama, sejauh mana wajib kita kenal Nabi pada nasab. Tadi saya dah sebut. Noktah kedua yang penting ialah setiap orang daripada kita hendaklah meyakini bahawa nasab baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan yang mulia. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad lahir daripada keturunan biasa ataupun keturunan yang hina, maka pada ketika itu jadi kafir, tuan-tuan. Jadi kafir. Maka wajib meyakini Nabi kita lahir daripada semulia-mulia keturunan umat manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis daripada Wathilah bin Ashqa radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail,
dan telah memilih Quraisy daripada keturunan Kinanah, dan telah memilih daripada keturunan Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih aku daripada Bani Hashim. Bermaksud Nabi kita orang yang terpilih daripada seluruh zuriat keturunan yang terpilih. Dalam banyak-banyak zuriat keturunan manusia daripada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim yang terpilih. Dalam banyak-banyak zuriat Nabi Allah Ibrahim yang paling mulia, Nabi Ismail. Dalam banyak-banyak zuriat Nabi Ismail yang dimuliakan, Kinanah. Dalam banyak-banyak zuriat orang Kinanah yang paling dimuliakan, Quraisy. Dalam banyak-banyak orang Quraisy yang dimuliakan, Bani Hashim. Dalam banyak-banyak keseluruhan Bani Hashim itu, yang paling mulia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud bagindalah insan terpilih daripada seluruh zuriat manusia yang terpilih. Yang berikutnya, di antara noktah penting juga yang perlu kita ketahui dalam masalah nasab ialah sucinya nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam ini daripada perzinaan. Dengan erti kata tidak ada seorang pun daripada moyang-moyang Nabi kita yang lahir daripada jalan perzinaan. Semuanya lahir daripada perkahwinan. Ya, maka bila siapa yang mengatakan Nabi kita daripada zuriat orang zina, maka ya ulama mengatakan jatuh hukum kafir. Tuan-tuan, kafir ikut jumhur ulama kalau dia bertaubat selesai. Ya, ikut jumhur ulama, orang yang hina Nabi kalau dia bertaubat maka diterima, selesai. Tetapi dalam mazhab Maliki, kafir yang menghina Nabi Muhammad ni, orang yang hina Nabi sampai dihukum jatuh kafir, kalau dia bertaubat sekalipun, ya taubat diterima, tetapi tetap dijatuhkan hukum bunuh. Ya, mazhab Maliki tetap wajibkan jatuh hukum bunuh. Sebab itulah Salman Rushdie yang dulu pernah hina Nabi lari sana sini, tuan-tuan, sebab hukum bunuh terhadap dirinya tak pernah ditarik. Walaupun dia istiharkan kata dia dah bertaubat, dia dah menyesal, dia dah insaf, ya, jangan bunuh dia, tetap juga hukum bunuh itu akan dijalankan. Itu dahsyatnya, kita katakan besarnya, tegasnya mazhab Maliki terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam Nihayatul Zin, banyak kenyataan-kenyataannya yang diambil juga daripada mazhab Maliki. Orang yang kata Nabi kita lahir daripada keturunan orang hitam kerana menghina, itu juga jatuh kafir, tuan-tuan. Ya. Baik, yang berikutnya kita masuk pada aspek sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi secara ijmal. Apakah yang wajib kita ketahui sebagai umat Nabi, sebagai orang yang kenal kepada baginda, sejauh mana kita dituntut mengetahui tentang Nabi kita dalam aspek sirah? Takat mana yang wajib kita tahu tentang Nabi kita dalam aspek sirah? Yang pertama, ulama mengatakan poin pertama ialah wajib tiap-tiap orang daripada kita tahu tentang kelahiran. Ya, tentang kelahiran. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Ya, jadi kalau orang tanya Nabi Muhammad lahir kat mana? Bertam. Itu tanda tak kenal Nabi lagi. Ya, mesti tahu Nabi lahir di Mekah. Pada hari Isnin, sepakat ulama tidak ada khilaf, sebab hari Isnin itu terbit daripada mulut Nabi kita sendiri. Ya, 12 Rabiul Awal yang ni ada khilaf. Ada riwayat kata 1 Rabiul Awal, ada riwayat kata 9 Rabiul Awal, ada riwayat kata 12 Rabiul Awal. Pandangan jumhur 12 Rabiul Awal. Itu pandangan jumhur ulama. 50 malam selepas serangan angkatan tentera bergajah, sehingga kan ya dalam sebuah hadis digambarkan dengan jelas bila ditanya Nabi kita tentang puasa hari Isnin, Nabi kita mengatakan pada hari itulah aku dilahirkan. Bermaksud Imam Ibn Hajar mengatakan orang pertama yahtafil yang menyambut kelahirannya
ialah Nabi SAW. Walaupun zaman baginda tak istihar supaya buat sambutan maulid, tetapi secara pribadi Nabi kita sambut. Kenapa? Setiap hari Isnin Nabi kita berpuasa untuk menzahirkan rasa syukur atas nikmat kelahiran. Sebab itulah Nabi kita mengatakan pada hari itu aku dilahirkan. Maka bermaksud isyarat daripada baginda bagaimana dengan baginda SAW sebenarnya telah menyambut maulid dengan melakukan perbuatan taat kepada Allah, ya, saat mensyukuri nikmat kelahiran. Baik, yang kedua aspek sirah, poin penting dalam sirah Nabi selain daripada kelahiran ialah kenabian. Ketika berusia 40 tahun telah turun kepadanya malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu. Allah telah mengutuskan baginda sebagai seorang rasul pembawa hidayah dan rahmat buat seluruh alam. Ya, sehingga dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yang berikutnya setelah diangkat menjadi rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi kita tinggal di Mekah 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Sepanjang tempoh 23 tahun tersebut telah diturunkan 114 surah daripada Al-Quran, ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan ummah. Baginda sangat mengasihi umat. Nabi ini sangat sayang pada umat dan risau akan nasib mereka, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, maksudnya dari bangsa kalian sendiri, daripada jenis manusia, ya, supaya tidak timbul lagi kita katakan, ya, satu persoalan, Nabi tak apalah dia malaikat, dia bolehlah kita manusia kita tak mampu. Tak jadi macam tu. Jadi hujah kepada seluruh manusia sebab baginda juga manusia. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya tu saya datangkan satu riwayat, tuan-tuan, ya, yang ada di dalam, ya, yang ada dalam riwayat Sahih Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kita baca Quran tentang nabi-nabi yang terdahulu datang kerisauan terhadap umatnya. Bila baca kisah Nabi Allah Ibrahim, bila baca kisah Nabi Allah Isa pada ayat tersebut, Nabi kita ada rasa kebimbangan sehingga baginda menangis. Baginda berseru kepada Allah tentang umatnya sampai Allah utuskan malaikat yang akhirnya Allah wahyukan kepada baginda Nabi, inna sanurdika fi ummatik, sesungguhnya kami wahai Muhammad akan meraih redamu. Maksudnya apa? Engkau akan berpuas hati dengan layanan kami terhadap umatmu. Maksudnya kerisauan baginda itu ditenangkan dengan jawaban daripada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala akan layan umat ini dengan baik sehinggalah Nabi Muhammad akan meredainya. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, aku takkan reda kalau seorang pun daripada umatku yang ada sebesar zarrah iman masih berada dalam neraka. Maka akhirnya seluruh umat baginda dikeluarkan daripada neraka. Baik, berikutnya di antara aspek penting yang ditekankan dalam kita katakan pengetahuan sirah, yang pertama tadi kelahiran, yang kedua kenabian, yang ketiga ialah kewafatan. Kita semua kena tahu Nabi kita wafat di mana dikebumikan, bila baginda wafat. Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijrah di usia lebih kurang 63 tahun.
dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di barzakh, mengetahui selawat orang yang berselawat dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, kat mana pun kita berada, siapa juga yang berselawat akan sampai selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengasyikkan lagi kalau dengan saat kita dapat berdiri di hadapan makam baginda, mengucapkan salam dan terima kasih kepada baginda. Jadi mudah-mudahan Allah rezekikan tiap-tiap orang daripada kita dapat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sebab Nabi kita katakan orang yang menziarahiku, yang menziarahi kuburku sama seperti orang yang menziarahiku waktu aku hidup. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapat anugerah tersebut. Amin. Baik, yang berikutnya kita masuk pula dalam aspek syama'il. Jadi nama dan juga nasab dah selesai, sirah dah selesai. Ini kita masuk dalam aspek yang ketiga, iaitu syama'il. Syama'il bermaksud kepribadian, sifat-sifat fizikal, ya, kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rupa parasnya, pada penampilannya, pada pakaiannya, pada makan minumnya, semua itu termasuk dalam aspek syama'il. Ya, pada sifat-sifatnya, ya, termasuk dalam aspek syama'il. Hatta dengan akhlak-akhlak yang mulia juga termasuk dalam aspek syama'il. Para ulama telah mengatakan bahawa antara kesempurnaan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jasad baginda yang mulia dengan rupa dan penampilan yang terbaik. Nabi kita ni Allah ciptakan jasad baginda, rupa paras baginda dengan penampilan yang terbaik. Ya, cukuplah kita katakan ulasan Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, macam mana ketika Nabi kita bercerita tentang Nabi Allah Yusuf, fa idza Yusuf alaihi salam ala syatri jamali, saya tengok Nabi Allah Yusuf alaihi salam tu separuh daripada kecantikanku. Nabi Yusuf yang dikatakan indah dan cantik tu baru separuh daripada keindahan dan kecantikan Nabi Muhammad. Maka pada ketika itu Imam Ibn Hajar kata, ini sebagaimana jelas dalam riwayat yang lain yang datang daripada Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi, yang menyebutkan Nabi kita mengatakan, ma ba'athallahu nabiyan, tidaklah Allah utuskan seorang nabi kecuali nabi tersebut dianugerahkan dengan wajah yang cantik dan suara yang baik. Wa kana nabiyyukum, dan adalah nabi kalian, ahsanahum wajha wa sauta, adalah nabi kalian yang terbaik dalam kalangan semua nabi-nabi pada wajah dan suara. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan daripada hadis ini dapat dipahami rupa Nabi kita lebih baik daripada Nabi Allah Yusuf. Suara Nabi kita lebih merdu daripada Nabi Allah Daud. Ya, disebabkan apa? Dianugerahkan kelebihan Nabi kita lebih, ya, daripada Nabi-Nabi yang lain. Baik, kita tengok halaman yang ke-21. Rabi' binti Muawwiz apabila diminta kepadanya gambarkanlah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ya bunayya law ra'aitahu ra'aita syamsa tali'atan, wahai anakku, kalau kamu melihatnya, yakni wajahnya, maka kamu akan melihat matahari yang sedang terbit. Kata para ulama, gambaran melihat wajah Nabi seumpama matahari pagi yang sedang terbit, sebagaimana indahnya, cerianya cahaya pagi. Maka begitulah indah dan cerianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana cahaya matahari pagi itu tak menyakitkan mata, maka begitulah penampilan Nabi kita dilihat oleh siapapun tak menyakitkan mata. Itu maksudnya syamsya tali'atan, seumpama melihat kepada matahari yang sedang terbit.
Dalam hadis yang lain Abu Hurairah mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang yang tampan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama matahari beredar di wajahnya, yakni berseri-seri, dan tak pernah aku melihat seorang yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama bumi dilipat-lipatkan untuk baginda. Orang zaman dulu mungkin payah nak faham maksud bumi berlipat. Tetapi kita zaman ni tuan-tuan, bila kita pergi airport, kita ada lantai berjalan, ya, lantai yang bergerak, walker ladder. Maka orang yang berjalan di atas walker ladder dengan orang yang berjalan di atas lantai yang statik, yang berjalan atas lantai yang statik terpaksa 3 kali ganda usaha supaya dia dapat sama laju dengan orang yang berada di atas walker ladder. Maka demikianlah gambaran Abu Hurairah, Nabi kita ni jalannya cepat, ya, sehingga kami semua termengah-mengah nak ikut, ya, standard berjalan macam Nabi. Tapi baginda bersahaja saja. Maka bila Abu Hurairah kata Nabi kita bersahaja, itu menunjukkan bahawa baginda bukanlah orang yang kalang kabut, bukanlah orang yang gopoh-gapah, bukanlah orang yang terburu-buru. Sebab kalang kabut, gopoh-gapah dan terburu-buru ini sifat syaitan. At-ta'anni minallah, ketenangan itu daripada Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan ya, kalang kabut itu daripada syaitan. Mustahil Nabi kita, ya, kalang kabut kerana ia merupakan sifat syaitan. Maka baginda jalannya tenang tetapi laju kerana gagah. Itu maksudnya. Bayang berikutnya halaman yang ke-22. Ni aspek fizikal. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah menyentuh kain baldu maupun sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium wangi-wangian yang lebih harum daripada harum wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menyebut tentang keharuman tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau saat Nabi kita menyentuh kanak-kanak, kesan harum di kepala budak-budak itu akan melekat sampai ke petang. Begitu juga para sahabat dapat mengesan di mana Nabi kita berada, hanya mereka mengikuti laluan yang ada bau haruman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun Nabi kita dah berbau harum, sebab apa Nabi kita masih pakai minyak harum? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka yatatayyabu minha. Dalam riwayat disebutkan Nabi kita mempunyai satu bekas minyak harum yang mana baginda memakai minyak dengannya. Kenapa Nabi kita masih pakai kalau baginda dah berbau harum? Maka jawapan yang diberikan oleh para ulama antaranya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nubhani, beliau mengatakan bahawa Nabi kita tetap pakai minyak harum sebab tindakan-tindakan baginda itu untuk umatnya. Yang kalau Nabi kita tak pernah pakai, umat takkan dapat ganjaran pahala sunnah. Maka dengan Nabi kita walaupun dah berbau harum tapi masih lagi pakai, itu menunjukkan gambaran, ya, kita katakan, ya, bersungguhnya baginda dalam menyuruh umatnya untuk mengambil harum-haruman. Sehinggalah Nabi kita katakan, idza u'tiya ahadakumur raihan fala tarudduh. Apabila seseorang daripada kalian diberikan harum-haruman, jangan dia menolaknya. Makruh menolak pemberian minyak harum. Kenapa? Sebab, ya, setiap yang harum itu berasal daripada syurga. Ya, setiap yang harum itu berasal daripada syurga. Maka sesuailah dengan diri baginda merupakan penghuni syurga, maka Allah berikan pada tubuhnya sudah harum-haruman. Kerana setiap yang harum itu mengingatkan kita kepada syurga. Bermaksud orang yang berhadapan dengan baginda, yang dekat dengan baginda, yang berkomunikasi dengan baginda, yang bersahabat dengan baginda, mereka berada dalam suasana ingat kepada syurga Allah. Ya, sebab itu Allah jadikan pada tubuh baginda itu berbau harum. Baik, halaman 23 dan 24.
itu merupakan gambaran tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Baginda bertubuh sederhana, rambutnya tidak kerinting, tidak pula terlalu lurus. Ya, bahkan rambut Nabi kita ikal. Orang Arab sangat suka dengan penampilan rambut yang ikal, kerana masyarakat mereka kebiasaannya rambut kerinting menggulung. Orang Arab jarang-jarang ada rambut ikal, tuan-tuan. Kebanyakannya kerinting menggulung. Ya, maka kalau yang kerinting menggulung tak boleh simpan rambut panjang. Kalau simpan rambut panjang jadi kubah masjid atas kepala. Tetapi dengan rambut yang ikal, masya Allah, cantik, indah, rambutnya menawan ketika mana panjang. Badan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu gemuk, wajah baginda sedikit bulat dan agak bujur. Baginda mempunyai pelipis yang terangkat, ni segmen yang panjang sampai terangkat. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat, alis mata baginda sallallahu alaihi wasallam tebal, indah, memanjang, mempunyai bulu-bulu antara dada dan pusat, telapak kaki dan tangannya tebal. Orang Arab beranggapan orang yang telapak kaki tebal orang yang berani, yang tidak akan berundur di medan tempur. Orang yang mempunyai telapak tangan yang tebal, orang yang mempunyai ciri kepimpinan yang hebat. Maka dengan sebab itu kata Maulana Yusuf Kandahlawi, Nabi tak pernah dicerca pada tubuh badan, sebab Allah ciptakan tubuh badan baginda sesuai dengan persepsi-persepsi, anggapan-anggapan positif orang Arab. Tangannya yang dikatakan tebal, orang yang mempunyai kepimpinan, yang kalau diberi peluang untuk memimpin, dia akan menjadi pemimpin yang boleh memimpin yang lain. Kepala yang agak besar, gambaran orang yang mempunyai himmah yang tinggi dalam kepimpinan, bermaksud tabah, sabar, ya, tekun, istiqamah, boleh memimpin manusia, ya, dengan penuh ketabahan. Apabila baginda menoleh, maka seluruh tubuhnya ikut berpaling, maksudnya sifat tawadhu dalam komunikasi. Kalau saat toleh tu kepala saja masih ada kesombongan, tetapi saat menoleh keseluruhan itu tanda yang muhibbah, tanda yang rendah diri, dan juga tanda kemesraan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan lebih condong ke depan, cepatnya seperti orang yang sedang menuruni tempat yang tinggi. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian, yaitu tanda sebagai penutup para nabi. Satu ketulan daging yang ada di tengah belakang nabi kita, macam kita katakan kutil, macam isi lebih, yang ada di tengah belakang baginda sebesar telur burung merpati. Itulah tanda kenabian yang ada di tengah belakang Nabi SAW. Orang yang paling dermawan, paling berani, perkataannya paling benar, akhlaknya paling lembut, paling baik dalam pergaulan. Orang yang pertama kali melihatnya tanpa mengetahui apa-apa tentang akhlak baginda akan merasa segan. Orang yang sudah lama mengenal serta bergaul dengan baginda akan lebih mencintainya. Seorang yang mensifatkannya akan berkata, aku tidak pernah melihat sebelum atau sesudahnya yang baik sifat serta akhlaknya seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran diri pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ke-25 dan 26 gambaran tentang baginda yang digambarkan oleh Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ni abang kepada Fatimah Az-Zahra, abang tiri, anak sulung Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, dia kata, aku tanya pak cikku Hind bin Abi Halah, dan dia orang yang pandai menyifatkan tentang orang lain. Aku nak tahu sangat sifat-sifat Rasulullah. Tuan-tuan, ini satu generasi dahulu. Orang dahulu suka orang cerita tentang Nabi. Orang dahulu nak tahu, asyik kalau ada cerita tentang Nabi, gembira kalau ada cerita tentang baginda Nabi. Ana ashtahi. Ashtahi ini bermaksud apa? Teruja sungguh. Itu sifat orang dulu dalam nak tahu sifat-sifat Nabi Muhammad.
Orang zaman kita beberapa hari yang lepas jangan banyak sangat duk puji Nabi, nanti syirik. La ilaha illallah tuan-tuan. Kalau tak nak bagi syirik, mengaji akidah, bukan jangan puji Nabi. Ya, batas untuk membezakan antara syirik, kufur dan iman ialah akidah. Patutnya mengajar akidah, bukan larang manusia daripada puji Nabi. Ini ilmu-ilmu songsang yang ada zaman kita tuan-tuan. Ya. Sedangkan Masya Allah memuji baginda itu sebahagian daripada tuntutan keimanan. Ya, rasa seronok nak memperdengarkan tentang baginda, cerita baginda itu sifat orang-orang soleh. Ni cerita orang dulu. Aku ashtahi, aku berselera sangat, teruja sangat nak dengar cerita tentang Nabi. Ya, patutnya kita kena ada sifat macam tu. Anak-anak kita kena dididik macam tu supaya dia ada rasa semangat nak dengar cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jadi apa yang diceritakan oleh Hind bin Abi Halah lebih kurang sama sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, cuma digambarkan juga berkenaan dengan bibir mulut Nabi kita yang tebal, ya, kepalanya yang agak besar, dan ya bagaimana dengan kita katakan ya jari jemari baginda dan telapak tangannya yang luas. Baik, kita langsung pergi halaman 27 dan 28, yaitu berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Bagaimana mulianya akhlak baginda ini sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak orang lain. Maka seorang yang diutuskan untuk membetulkan, menyempurnakan akhlak orang lain, pastilah dirinya lebih sempurna, dirinya lebih istimewa. Maka cukuplah dengan kita katakan ya baginda itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baca dalam hadis yang sahih, macam mana Nabi kita ketika mana usia remaja ada keinginan nak pergi tengok macam mana orang berpesta pada tengah-tengah malam, ya, pada waktu malam di kota Mekah. Maka baginda minta seseorang tolong jaga kambingnya. Baginda nak balik ke Mekah, nak tengok macam mana orang berpesta. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tiba di kota Mekah pada rumah yang pertama, ya, daripada perjalanan yang jauh masuk ke Mekah, rumah yang pertama, tempat pesta tu jauh lagi. Ya, rumah pertama ni sampai habasaniyan naum, tidur telah menghalangku sehingga tiba-tiba terlena kat situ sampai esok pagi. Ini apa tuan-tuan? Penjagaan Allah, tarbiyah Allah. Kita tak niat nak pergi pun tahu-tahu sampai. Ya. Zaman ni tak niat nak pergi pun tahu-tahu sampai. Ya. Ini baru cadang nak pergi, tiba-tiba terlena. Begitulah maksudnya pelindungan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah didik langsung Nabi kita dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu didikkan langsung. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, ya, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil. Baik, yang berikutnya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala telah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Yang berikutnya, bu'istu liutammima salihal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yang berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, beliau mengatakan pengagungan daripada Allah yang mulia terhadap akhlak Nabi kita yang mulia menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak baginda. Bila Allah memuji akhlak Nabi, bermaksud pujian daripada Tuhan yang Maha Agung untuk menarik perhatian seluruh makhluk untuk mengambil tahu tentang
akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam aspek akhlak ni tuan-tuan, mengaji, ambil tahu sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dalam kitab Tarikh Al-Khulafa bagi Imam Sayyid Jalaluddin As-Sayuti, ketika mana beliau menggambarkan tentang akhlak manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentang kepribadian Sayyidina Abu Bakar, beliau datangkan satu riwayat hadis, lamma khalaqallahul akhlaq, ketika mana Allah menciptakan akhlak. Akhlak ni makhluk Allah, maka Allah ciptakan akhlak, maka Allah jadikan akhlak itu sebanyak 360 akhlak. Sesiapa yang tekun istiqamah dengan satu daripadanya. Ni kita baca akhlak Nabi kita sabar, kita baca akhlak Nabi kita benar, kita baca akhlak Nabi kita jujur, kita baca akhlak Nabi kita seorang yang mesra. Contohnya, siapa yang istiqamah dengan satu saja, kata Nabi, dakhalal jannah, akan masuk syurga. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu ya Rasulullah, mudah-mudahanlah pada aku ada salah satu daripadanya. Ni Abu Bakar sifat tawaduknya sedemikian. Maka Nabi kita kata apa? Bal fika kulluh, bahkan pada kamu ada semuanya. Tu dia tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi kita tanam tekad dan azam dalam bab akhlak Nabi ini. Kita nak ambil tahu sebanyak mungkin dan kita nak beramal. Mudah-mudahan nanti jadi asbab untuk kita dapat syurga Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, kana khuluquhul Quran, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Bermaksud baginda umpama Al-Quran yang bergerak, ya, yang menterjemahkan seluruh kandungan Al-Quran. Baik, yang berikutnya halaman 31-32 itu merupakan gambaran akhlak Nabi kita, ya, secara keseluruhan dalam riwayat yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa ceria, baik akhlaknya, bersikap lemah lembut, tidak pernah bersikap kasar, tidak berlebihan dalam ucapan, tidak pernah berkata-kata yang kotor, tidak mencela sesuatu, tidak pula suka memuji. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mencela apa yang tak disukai. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka menghampakan harapan orang yang mahu pertolongan, maksudnya sentiasa terbuka dan sanggup membantu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghindarkan dirinya daripada 3 perkara. Yang pertama al-mira, suka berdebat. Ya, suka berdebat tak habis-habis. Nabi tak suka berdebat. Yang kedua menyombong diri, ya, takabur, sombong. Dan yang ketiga meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Hal-hal yang tak ada kena mengena dengan kita, tinggalkan saja. Tak payah nak singgah komen, tak payah nak pergi share, ya, tinggalkan saja, swipe saja. Sebab apa? Tak ada kena mengena dengan kita. Dan terhadap manusia lain, baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 3 perkara: tidak mencela seseorang pun, tidak mengaibkannya, dan tidak mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain. Maka dengan sebab itulah akhlak manusia di zaman itu, sehingga mereka tak cari-cari keburukan orang. Maka dengan sebab itulah kita katakan sabit kes-kes seperti kita katakan zina zaman Nabi adalah kerana penzina sendiri yang datang mengaku, bukan datang kerana ada tuduhan, kerana ada saksi 4 mata. Tak ada. Ya, disebabkan Masya Allah orang tak cari salah orang zaman tu. Baginda tidak berbicara kecuali mengharapkan ada pahala. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, maka para sahabatnya menundukkan kepala mereka seakan-akan burung boleh hinggap di atas kepala mereka. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diam, barulah mereka berbicara. Ni adab dan akhlak para sahabat. Mereka tidak saling memotong perbicaraan ketika berada di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila ada yang berbicara di antara mereka, maka yang lainnya diam mendengarkannya sampai selesai baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara. Baginda sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan suatu yang sahabat juga tertawa. Nabi kita bukan sentiasa serius.
Bahkan ada masa lawak juga, ada masa Nabi gurau juga, ada masa Nabi kita ikut gelak sama sahabat. Ya. Dan baginda juga merasa hairan terhadap suatu yang dianggap aneh oleh para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabar menghadapi orang asing yang kasar perkataan dan permintaan, sehingga jika ada sahabat Baginda sallallahu alaihi wasallam yang hendak memarahi orang asing tersebut, baginda akan bersabda, apabila kalian melihat ada orang yang sedang berhajat maka tolonglah dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menerima pujian kecuali memang itu sewajarnya, tidak pernah memintas perbicaraan seorang sampai ia selesai berbicara. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memutuskannya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberikan satu larangan atau Nabi kita akan beredar. Yang berikutnya, akhlak kepribadian baginda Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberi makan untanya, maksudnya menyediakan kenderaan sendiri. Menyapu rumahnya bermaksud buat juga urusan-urusan kerja di rumah, khidmat untuk keluarga. Menjahit sandalnya, jahit pakaian, jahit sandal, itu maksudnya seorang yang berdikari. Dan menampal bajunya yang koyak, Masya Allah. Ini akhlak kepribadian Nabi kita di rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerah susu kambingnya. Perah susu kambing gambaran sediakan makan minum kepada keluarga. Makan bersama khadamnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menumbuk gandum jika pembantunya sudah keletihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu untuk membawa keperluan keluarga daripada pasar ke rumah. Ya. Dah jadi ketua pengarah, isteri minta pergi pasar pun tak nak pergi. Saya ketua pengarah tahu. Isteri kata pergi pasar, awak suami saya. Ya, ketua pengarah tu di pejabat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua negara, tuan-tuan. Ya, Nabi kita pergi pasar, beli barang keperluan keluarga. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan yang kaya dan miskin. Terlebih dahulu memberi salam, tidak pernah menganggap remeh, walaupun Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya diundang untuk memakan kurma yang kering atau yang sudah rosak. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana dalam perbelanjaan hidup, maksudnya tak berlebih-lebih, tak boros. Lembut akhlaknya, mulia sifatnya, indah pergaulannya. Berwajah ceria, mudah tersenyum tanpa disertai dengan tertawa, terbahak-bahak. Bersedih tanpa bermasam muka. Yang ni payah nak buat, tuan-tuan. Ya. Ada masalah pun orang tengok nampak ceria juga. Ini sifat Nabi kita. Ya. Tersembunyi kebimbangan dan juga keresahan di hati itu, tak tunjuk pada orang. Sentiasa tawadhu, pemurah tanpa berlebihan, mempunyai hati yang lembut, penyayang kepada setiap muslim, tidak pernah bersendawa ketika setelah makan, tidak pernah menghulurkan tangan kerana tamak. Maksudnya tak pernah mengambil hak orang lain. Baik, yang berikutnya kita masuk pula pada riwayat-riwayat hadis secara tafsil, gambaran satu persatu, fokus pada akhlak-akhlak tertentu. Yang pertama, seorang yang terbuka dan tolak ansor. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan beliau khidmat kepada Nabi kita 10 tahun. Tak pernah Nabi kita kata, Anas, sebab apa tak buat macam ni? Anas, kenapa awak buat macam ni? Tak pernah ditempelak dengan kata-kata yang sedemikian. Maksudnya orang yang sangat tabah, sabar dengan kerenah pembantu-pembantunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan perkara keji dan cakap-cakap keji. Tak pernah bercakap bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor. Bahkan Nabi kita mengingatkan tiap-tiap orang daripada kita seburuk-buruk manusia, orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana buruknya mulut dia. Ya. Jadi tak ada, tuan-tuan, istilah dia tu mulut dia jahat hati baik. Tak ada. Ya. Tak ada istilah yang macam tu. Sebab apa yang terbit di mulut itulah yang ada di hati. Ya. Itulah yang tersurat di hati. Maka seburuk-buruk manusia ni orang yang ditinggalkan manusia lain kerana buruk mulut dia. Kita bukan tak nak jumpa, tapi kalau kita jumpa kita rasa segan dan malu.
daripada jauh, hoi menatang, hidup lagi kan? La ilaha illallah, panggil menatang pula tu. Ya, satu pasal malam tengok. Ya, kalau macam tu kita nampak dia jauh lagi, kita dah kona dah. Ya, sebab apa? Takut malu ke orang. Ya, sebab jahat mulut. Bayang berikutnya 37 dan 38, gambaran seorang yang sangat dermawan, tak pernah menolak permintaan orang. Seorang perempuan tenun kain, ya, untuk dijadikan rida pakaian kepada Nabi kita dengan tenunan yang cantik. Maka satu hari waktu Nabi kita pun pakai, sebab Nabi kita juga berhajat kepada pakaian. Ya, dah tak ada pakaian baru, Nabi kita pakai yang tu. Tiba-tiba seseorang kata, amboi, cantiknya bagi saya. Ya, cantiknya bagi saya. Maka pada ketika itu Nabi kata, baiklah. Waktu Nabi kita pergi tukar pakaian nak bagi kain tu pada orang tadi, maka sahabat-sahabat yang lain kata, awak ni, awak kan tahu Nabi kita ni kalau minta apa pun baginda bagi, sedangkan baginda sangat-sangat memerlukan pakaian tu, buat apa awak minta? Bermaksud sudah menjadi masyhur dalam pengetahuan sahabat, Nabi ni tak pernah tolak permintaan orang. Ya, kenapa awak minta sedangkan baginda sangat memerlukannya? Maka kata orang tersebut, aku berhajat nak jadikan kain itu kapan aku. Masya Allah. Maka benar beliau ketika mana meninggal dunia dikapankan dalam pakaian tersebut. Ya. Maka pada mengkapankan jenazah, ulama mengatakan ada 5 perkara afdal dalam kapan jenazah. Yang pertama, kain putih. Yang kedua, kain tebal. Yang ketiga, kain yang murah. Yang keempat, kain yang berbau harum. Sunat waktu kita mandi jenazah, harumkan dulu kain baru letak jenazah. Bukan letak jenazah dulu baru tuang minyak wangi. Ya, harumkan dulu kain baru letak jenazah. Itu sunat. Kain tu dah berbau harum. Yang kelima, kain yang ada kesan ibadah atau kesan orang-orang soleh. Macam kisah ni, kain kesan orang soleh, pakaian Nabi kita. Ya, wasiat Sayyidina Abu Bakar supaya beliau dikapankan dalam pakaian dia ketika mana dia keluar haji dengan Nabi. Maka itu menunjukkan, ya, kesan ibadah. Ya, sebab itulah atuk-atuk kita, orang-orang tua kita, bila dia pergi haji, dia pergi umrah, kain ihram dia bawa balik untuk dijadikan kapan. Kerana kain itulah kain yang sudah ada kesan ibadah. Ya, yang menjadi saksi dia tawaf di Baitullah, yang menjadi saksi dia berwukuf di Arafah, ya, meraih keampunan Allah. Maka itu yang dibawa balik untuk dijadikan kapan dia atau kapan ahli keluarganya. Zaman kita yang pergi umrah, kain ihram tinggal di hotel sebab berat beg, Ustaz. Ya, akhirnya ditinggalkan saja, tak apa nak datang nanti beli lain. Ya, akhirnya ditinggalkan saja begitu, tuan-tuan. Ya, sedangkan, ya, orang dulu bawa balik sebab dia nak simpan, jadikan kita katakan kapan dia, sebab salah satu daripada yang afdal dalam kapan. Baik, halaman 39 dan 40 itu adalah riwayat hadis gambaran bagaimana pemaafnya Nabi SAW. Saat Nabi kita berdakwah, baginda dihina, baginda dicerca, baginda diludahi, baginda dipukul, baginda ditolak, baginda diusir, sehinggalah baginda sedih sampai tak keruan kesedihannya, membawa diri jauh disebabkan terlalu sedih. Datang malaikat penjaga gunung minta izin untuk diangkat gunung hempap atas orang-orang yang menghina baginda. Ya, Nabi SAW sifat penyayangnya, tuan-tuan, Nabi kata, jangan, aku nak daripada zuriat keturunan mereka ada yang beriman suatu masa nanti. Itu kita lihat bagaimana penyayangnya Rasulullah SAW. Jadi satu tindakan yang zalim
kalau saat selipar aja pun hilang, tapi doa patah kaki, siapa ambil selipar dia? Siapa ambil selipar aku di masjid, aku doakan patah kaki. Masya Allah, selipar berapa ringgit je tuan-tuan, patah kaki berapa bulan kawan tu tak boleh berjalan. Maka itu satu tindakan yang zalim. Belajarlah dengan akhlak Nabi ni. Ya Allah, kau berezekikanlah dia selipar baru, bagi juga aku selipar baru. Patut doa macam tu aja, sabar sebab kita diuji. Masya Allah, ya. Ini tidak, ya, doakan patah kaki. Ya, siapa yang ada curi di tabung masjid, kita doakan meninggal. Tu dia tuan-tuan. Ya, yang ambil tu mungkin 2 ringgit aja pun meninggal. Tu dia nilai nyawa 2 ringgit aja. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicerca, yang dihina, yang dimakin hamun, yang dipukul, yang diludahi, tetapi Nabi kita seorang yang sangat-sangat pemaaf. Maka belajarlah jadi pemaaf macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak baginda, seorang yang sangat sabar. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita suatu hari memakai baju buatan Najran yang kasar tepinya. Kemudian baginda diikuti oleh seorang Arab Badui, lalu menarik bajunya dengan keras sampai aku melihat tarikan keras itu telah membekas di leher baginda. Maksudnya ada kesan merah berbirat disebabkan tarikan yang kuat. Orang Arab itu berkata, ya Muhammad, berilah perintah agar aku mendapatkan harta Allah yang ada padamu, yakni zakat. Lalu baginda menoleh ke arah orang tersebut sambil tersenyum. Masya Allah, ditarik dengan kasar, ya, berbirat lagi leher, tapi masih lagi dengan sabar, boleh senyum lagi tuan-tuan. Ya, boleh senyum lagi. Ya, maka Nabi kita bahkan memberikan kepada orang tersebut apa yang dia hajati. Yang berikutnya halaman 42 tentang sifat-sifat tawaduk Rasulullah. Bermaksud baginda ketua negara, baginda ketua agama, baginda yang dimuliakan, baginda imam yang paling utama. Namun Masya Allah, semua itu tidak membataskan baginda untuk tidak melakukan perkara-perkara yang patut dilakukan terhadap keluarga, terhadap jiran tetangga, terhadap teman-teman dan orang lain. Sehingga kan Sayyidina Anas bin Malik ketika mana melalui sekumpulan kanak-kanak, Anas bagi salam. Maka kata Anas, Rasulullah selalu bagi salam pada budak-budak. Itu nak menunjukkan sifat tawaduk. Walaupun pada aspek hukum yang patut bagi salam kanak-kanak pada orang dewasa, tetapi tak salah dalam urusan tarbiyah, orang tua yang bersifat tawaduk bagi salam. Baik, yang berikutnya begitulah juga diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarganya. Nabi bantu pekerjaan keluarga. Dalam riwayat yang lain, yafli thawbah, sampai basuh baju sendiri. Jadi tuan-tuan kalau ada jumpa tuan imam ke pengurusi masjid ke duk basuh baju di lobi, jangan duk viral dalam TikTok pula. Tengok imam kita duk angkat bakul baju dah, patutlah pun ajak minum pun payah sekarang ni, dah kena queen control. Sebenarnya tuan imam nak amalkan sunnah Nabi ni, nak menyenangkan keluarga, khidmat. Tapi dia yang salah faham, dia ingat kerja basuh baju tu kerja perempuan. Sedangkan itu kerja yang mulia, khidmat untuk keluarga. Yang berikutnya Abu Hurairah meriwayatkan baginda mengatakan, andai aku dipanggil untuk memenuhi undangan jamuan kurok. Kurok ni tuan-tuan bahagian betis kambing yang bersambung dengan kuku. Suatu masa dulu ia merupakan makanan orang miskin. Sebab bahagian ni dibuang saja orang miskin yang kutip-kutip untuk jadikan makanan. Zaman kita ni tuan-tuan, yang ni mahal. Sup keting mahal. Yang ni zaman kita. Maka sebab itu memahami hadis Nabi kena tengok juga dalam konteks adat dan budaya zaman tu. Apa kata Rasulullah sifat tawaduk, ustaz? Makan sup keting mahal tu. Sedangkan zaman itu zaman kita katakan makanan ni makanan orang miskin. Macam mana Sayyidah Aisyah kata Nabi kita mempunyai baju daripada kulit binatang
Oh, zaman sekarang kalau baju kulit tuan-tuan, ya, bukan nilai harga biasalah baju kulit. Tapi zaman dulu itulah baju orang miskin. Ya. Zaman dah berubah tuan-tuan, ya. Adat budaya juga berubah. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat mengutamakan silaturahim. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menghubungkan silaturahim. Dalam kitab kita ni halaman 43 saya datangkan dua riwayat macam mana Nabi kita perintah untuk menghubungkan silaturahim. Yang berikutnya halaman 44, seorang yang berani dan dermawan. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW adalah orang yang paling baik, paling berani dan paling dermawan. Ya, kalau biasa-biasa Nabi kita berjalan di belakang sahabat, sahabat di depan. Tetapi kalau di medan perang, Nabi kita lebih depan daripada yang lain. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, maksudnya orang yang sangat berani. Yang berikutnya seorang yang sangat pemalu. Dalam hadis disebutkan bahawa Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat pemalu, lebih malu daripada seorang perawan, yakni anak gadis yang berada di rumahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi kita melihat sesuatu yang tak disenangi, kami mengetahui dari wajah beliau. Sebab pemalunya Nabi ini sampaikan hanya sahabat dapat kesan daripada wajah. Benda yang Nabi tak suka, Nabi tak sebut, Nabi kita tak marah-marah. Ya, disebabkan apa? Sifat pemalunya. Maka samalah macam mak-mak bila dia tengok anak gadis dia tak suka sesuatu, tu buat muka macam tu, tak suka lah tu. Ya, dia boleh cam anak dia tu tak suka, hanya tengok pada wajah saja. Sebab apa? Biasanya anak gadis ni dia malu nak menyatakan dia tak suka. Maka demikianlah maksudnya yang digambarkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi ini seorang yang pemalu, sampaikan sahabat kalau Nabi kita marah atau Nabi kita tak suka, mereka hanya dapat cam daripada wajah baginda, bukan daripada tutur katanya ataupun marah-marahnya. Ya, tidak sedemikian. Yang berikutnya halaman yang ke-46, kesederhanaan dalam kehidupan. Seorang yang hidupnya sederhana, walaupun dia ketua negara, walaupun dia pemimpin utama, walau dia ketua agama, walaupun sahabat akan sanggup mati untuk buat apa sahaja untuk baginda, tetapi baginda tidak pernah mengambil kesempatan. Bahkan hidupnya tetap bersederhana sebagai hamba Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sewaktu mengenakan pakaian ini, iaitu selimut yang kasar dan sehelai kain biasa sebagai pakaian. Dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan baju besinya digadai pada seorang Yahudi dengan nilai 30 sok gandum. Ya, begitu maksudnya kesederhanaan pada hidup baginda. Halaman yang ke-47 ya, alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada kulit dan isinya adalah serat pelepah kurma yang lembut. Hanya sekadar sesabut pelepah kurma ya yang dipadati untuk menjadi alas tidur. Dalam riwayat yang lain Sayyidah Hafsah mengatakan alas tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah lipatan kain tebal yang kami lipat dua supaya lebih selesa. Satu malam kata Hafsah, sengaja aku lipat lagi sekali supaya jadi lebih tebal, lebih empuk dan lebih selesa, untuk nyaman untuk baginda. Ketika mana Nabi kita bangun pagi, Nabi kita tanya, "Madza farashtumuni?" Apa pula hamparan tidur yang kalian sediakan untukku? Maka kata Hafsah, sama saja, kain yang sama, cuma kami tambah lipatnya saja. Nabi kata, kembalikan kepada lipatan yang asal. Sesungguhnya kenyamanannya menghalangku daripada bangun lebih awal. Sebab tidur terlalu sedap, payah nak bangun. Ya, maksudnya bukan tak bangun, ya, lambat bangun daripada biasa. Masya Allah. Ya, kita atas dream lamp tuan-tuan. Ya, itu yang kadang-kadang sampai tak terjaga.
Yang berikutnya ya, Nabi kita berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, ya Allah jadikanlah rezeki Nabi Muhammad rezeki yang mencukupi. Ya, rezeki yang mencukupi, rezeki yang dirasakan cukup. Ya, masalah manusia yang hidup di zaman ini bukan tak cukup tetapi rasa tak cukup. Ya, sedangkan yang ada dah banyak tetapi masih rasa tak cukup. Baik, yang berikutnya kita masuk dalam aspek fadail. Okey tuan-tuan ya. Saya sebenarnya nak habiskan sampai muka surat 50 sebab nak rehat ya. Ya, jadi kita rehat seketika ya, masuk nanti kita akan habiskan lagi 50 muka surat. Kita hanya ada lagi dua aspek saja, fadail dan dalail. Maka khatamlah kitab ni tuan-tuan. Ya. Maka tuan-tuan dah habiskan ya aspek nama, nasab, sirah, syama'il. Dah 4 aspek kita dapat belajar. Hari ini kita ada lagi 2 aspek saja. Jadi kita rehat seketika ya, kena fahamlah bila dah duduk bersila lama ni tuan-tuan ya, lenguh, ada orang dah mula sengit kiri kejap kanan ya. Tuan-tuan dah mula bermuka-muka, sat-sat tengok muka jam, sat-sat tengok muka jam, sat-sat toleh tengok muka kawan dia, ustaz ni tak faham-faham, kita dah lenguh ya. Okey, jadi disebabkan tuan-tuan pun dah bermuka-muka, kita berhenti dulu ya, tunggulah panggilan penaja bila nak masuk balik ya. Jadi kita rehat seketika, wallahu alam.